Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Aida Hanim binti Abdul Hamid serta rakan-rakan kuliah pembiayaan pendidikan kewangan yang lain. Kami akan membentangkan projek Jalinan Pecutan Emas Sains Sosial atau JAPES kerjasama komuniti MRSM Grid dan MRSM Baling. Berikut adalah ahli kumpulan kami iaitu saya sendiri, Halimatul Saadiah binti Muhammad Saad, Nurdiana binti Salihuddin, Kavita, Marina dan Nur Faika. Sinopsis JAPES. JAPES merupakan program kolaborasi bersama guru pakar dari 3 buah MRSM X, Y dan Z bersama pelajar yang terpilih. Ianya telah mewujudkan terma iMaster, iLead dan iIntellect yang berfokuskan kepada subjek sains sosial iaitu prinsip perakaunan, sejarah, pendidikan Islam dan pendidikan moral. Projek ini bertujuan untuk mempertingkatkan grade purata subjek atau GPA sekolah serta pelajar dapat menguasai teknik dan cara menjawab kertas soalan dengan tepat dan betul. Antara aktiviti yang terkandung dalam projek JAPES ini adalah yang pertama, lonjakan perkongsian tips dari iMaster, mentoring and coaching di antara iLead dan iIntellect dan yang ketiga, suntikan motivasi SPM 2022. Projek ini mensasarkan kepada 60 orang peserta yang dipilih berdasarkan markah dalam peperiksaan percubaan SPM pada tahun 2022. Saya akan teruskan dengan pengenalan projek ini. Berdasarkan keputusan SPM 2021, prestasi kurang memberangsangkan bagi subjek sains sosial di sekolah X dan Y. Menurut bahagian pendidikan menengah dan unit penilaian dan peperiksaan maktab UPPM. Anjakan ke-10 PPPM 2013 hingga 2025 iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Menurut bajet 2022, KPM telah menerima peruntukan yang terbesar iaitu sebanyak 52.6 bilion ringgit. Justru itu adalah penting untuk kita menggunakan segala peruntukan yang betul untuk diberikan semula kepada murid-murid kita. Kemudian Pelan Strategik MARA 2021 hingga 2025 iaitu teras kedua menyumbang sumber tenaga manusia yang bersifat holistik. Pembelajaran abad ke-21 iaitu penerapan elemen kolaboratif diterapkan sewaktu proses PDPC dijalankan. Dan yang terbaru, mengikut kajian daripada pakar-pakar mengatakan bahawa seramai 93,647 calon SPM gagal untuk mendapatkan sijil peperiksaan sejak daripada tahun 2022. Berikut adalah merupakan kategori SDG yang berkaitan dengan projek ini iaitu melestarikan pendidikan berkualiti. FPK menerajui pendidikan nasional sejak 1988 terus memacu aktif dengan mengamalkan ciri-ciri pembelajaran abad ke-21 demi merealisasikan matlamat kelestarian pembangunan global atau SDG. Ianya juga turut menyediakan peluang pendidikan yang berkualiti yang merupakan salah satu inisiatif dalam Sustainable Development Goals dan kini menjadi fokus bagi kebanyakan negara membangun. Ukuran kepada aspek kualiti pendidikan ini meliputi penilaian hasil pembelajaran dan mekanisme bagi mengukur kemajuan pembelajaran murid berdasarkan pentaksiran yang berterusan menurut UNESCO pada tahun 2015. Berkaitan projek ini pula dengan dasar pendidikan kebangsaan melalui bab 1.0 elemen sistem pendidikan kebangsaan yang terkandung dalam buku Dasar Pendidikan Kebangsaan edisi keempat, elemen penilaian dan pentaksiran ini boleh dirujuk di bawah perkara 1.6.1 iaitu pentaksiran pendidikan kebangsaan. Sistem pentaksiran yang diamalkan di Malaysia berfungsi sebagai indikator kepada sejauh mana kualiti pendidikan negara kita. Pentaksiran merupakan satu proses mengumpul data dan maklumat tentang murid serta menilai tahap penguasaan murid dalam pembelajaran. Dan akhir sekali, pentaksiran juga bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran murid melalui maklumat yang diperoleh. Seterusnya, sistem penilaian dan pentaksiran yang berasaskan peperiksaan memudahkan guru untuk menentukan prestasi dan pencapaian berdasarkan grade ataupun peratus. Petunjuk kepada pendidikan berkualiti juga boleh dinilai melalui tahap pembelajaran dan perkembangan murid semasa mereka berada dalam sistem pendidikan. Bersesuaian dengan matlamat FPK, perkembangan potensi diri murid dibangunkan secara holistik
meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek seperti mana yang dizahirkan dalam PPPM 2013-2025 melalui 6 aspirasi murid iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran dwibahasa, kemahiran memimpin, identiti nasional serta etika dan kerohanian. Penerapan aspirasi murid ini sangat penting ke arah memastikan keberhasilan dan kemenjadian murid agar mereka sentiasa bersedia untuk menghadapi cabaran global dan seterusnya dapat memberikan sumbangan yang bermakna kepada keluarga, masyarakat dan negara menurut bahagian pembangunan kurikulum 2016. Dan saya akan serahkan kepada rakan kumpulan saya, Puan Marina, untuk kajian literatur. Terima kasih kepada Cikgu Halimatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Aida dan rakan-rakan sekumpulan. Saya menyambung kepada perbentangan yang akan kami lakukan bahagian kajian literatur. Demi menjamin kualiti pendidikan yang menjurus kepada pembangunan modal insan minda kelas pertama seperti yang dinyatakan oleh Fakhri dan Mawar Isya pada tahun 2016, sistem peperiksaan sekarang telah diperkukuh dengan memperluaskan konsepnya kepada pentaksiran. Seterusnya, mengikut Tan et al., penerimaan pentaksiran global seperti Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS dan PISA mendorong transformasi pendidikan di pelbagai negara termasuk Hong Kong, Vietnam, Malaysia. Negara-negara ini telah mengalihkan sistem pendidikan mereka daripada berfokus hanya kepada peperiksaan kepada pendekatan penilaian yang lebih komprehensif mengikut trend pendidikan global. Seterusnya, menurut Johnson & Johnson pada tahun 1989, pentaksiran ataupun kolaborasi secara kolaboratif pula berlaku di dalam kumpulan yang terdiri daripada 4 atau 5 orang pelajar. Ini menunjukkan kepada satu kelompok kecil pelajar yang bekerja dan memahami secara bersama. Satu bentuk kolaborasi, satu kelompok besar belajar bersama-sama bagi mencapai matlamat yang boleh dikongsi bersama. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada rasional projek. Berikut adalah rasional projek. Yang pertama, murid tahu teknik dan cara menjawab kertas peperiksaan dengan betul. Kemudian, membudayakan amalan pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga, guru meningkatkan kualiti dan profesionalisme keguruan melalui kerjasama antara guru cemerlang mengikut terma guru cemerlang KPM 2008. Seterusnya, rasional projek di sekolah adalah peningkatan GPS bagi subjek sains sosial. Seterusnya, dilihat pula kepada objektif projek. Matlamat projek adalah meningkatkan prestasi akademik pelajar SPM 2022 khususnya dalam subjek sains sosial ke arah 100% grade A. Seterusnya adalah objektif projek. Pertama, pelajar dapat merasai pengalaman baharu dalam mempelajari ilmu secara paralel bersama guru dan mentor yang terpilih bagi setiap maktab. Yang kedua, pelajar dapat melonjakkan momentum pembelajaran secara kolaboratif dan kendiri dengan bantuan guru berpengalaman dan juga pelajar berprestasi tinggi. Objektif yang terakhir, pelajar bermotivasi untuk memperoleh keputusan yang cemerlang di dalam subjek sains sosial iaitu subjek sejarah, pendidikan Islam, prinsip perakaunan dan pendidikan moral. Itu sahaja. Kemudian disambung oleh sahabat saya, Cik Ika. Terima kasih Cikgu Marina. Okey, saya sambung dari bahagian teori pengurusan kewangan. Teori yang dibincangkan dalam program ini adalah teori bajet modal ataupun teori capital budgeting. Teori bajet modal adalah teori kewangan yang mengurus bajet dan sumber modal dalam organisasi seperti sekolah. Tujuan teori ini adalah membantu pentadbiran ataupun pentadbir ataupun pengetua membuat keputusan yang bijaksana dalam penggunaan modal untuk mencapai matlamat jangka panjang. Teori ini berfokus pada pemilihan dan pelaburan sumber modal yang sesuai untuk meningkatkan nilai dan prestasi organisasi. Iaitu sekarang dalam kita bincangkan sekolah lah. Aspek penting dalam teori ini termasuk perancangan dan kawalan kewangan yang berkelanjutan, pengurusan risiko, pemantauan prestasi kewangan dan pemilihan instrumen pembiayaan yang sesuai. Dalam merancang bajet untuk program, langkah-langkah termasuk mengenal pasti peluang, analisis terperinci, pemilihan program serta pelaksanaan dan penilaian dilakukan.
Teori bajet modal memberi kerangka dan prinsip yang penting dalam pengurusan bajet dan sumber modal yang meningkatkan prestasi kewangan organisasi secara keseluruhannya. Secara kesimpulannya, teori pengurusan kewangan adalah di mana teori menganalisa sesuatu permasalahan ataupun peluang yang timbul untuk ditukarkan kepada program yang sesuai untuk mengembangkan organisasi. Seterusnya, okey, bagi membuat keputusan dalam pengagihan modal ataupun kos memerlukan 4 langkah, iaitu yang pertama, kenal pasti peluang yang ada. Peluang ini berfokus kepada permasalahan yang wujud. Kalau masalah yang ada itu datangnya daripada pelajar tidak dapat menguasai sesuatu pelajaran, maka dia mewujudkan peluang bagi sesuatu sekolah untuk membantu pelajar-pelajar ini. Selepas tu, selepas mengenal pasti peluang, permasalahan, semua yang adalah macam SWOT analisis tu, kita pergi pada bahagian merancang dan menganalisa. So daripada bahagian ni, dia kebanyakan perkara yang dibincangkan adalah bagaimana pengagihan modal itu boleh membantu mengoptimalkan perancangan program ataupun perubahan yang akan dilakukan dalam organisasi. Kemudian pada peringkat ketiga akan berlaku apabila wujud di peringkat 2 akan mewujudkan pelbagai cadangan dan idea dan penganalisaan untuk program-program yang akan dijalankan. Kemudian pada peringkat yang ketiga, semua pilihan peluang yang program yang ada dilakukan pemilihan, voting ke undian dan mendapatkan kelulusan. Dan peringkat seterusnya adalah pelaksanaan dan pengawalan program itu sendiri. Daripada hasil program yang dijalankan, kita akan tengok maklum balas daripada pihak-pihak targeted ataupun macam dalam kes ni adalah pelajar sekolah. Daripada situ, kita akan lakukan penambahbaikan dan dia akan pusing lah. Okay, next. Okey, untuk modal pula, kita menggunakan modal pelan tindakan pembangunan pengurusan sekolah Bryson 2003. Modal ini adalah menceritakan tentang proses atau aktiviti yang dilaksanakan adalah melihat faktor kekuatan dan kelemahan dalam organisasi serta peluang yang ada di luar organisasi. Dia berkaitan dengan teori yang sebelum tadilah. Lantaran itu berasaskan manfaat yang melaksanakan pelan tindakan, pihak kepimpinan sekolah perlu menyediakan pelan tindakan bagi setiap peruntukan yang diluluskan. Ini yang dinyatakan oleh kajian Muhammad Faizal pada tahun 2010 lah. Dan ini juga bertepatan dengan apa yang Khairuddin Muhammad Ali dengan Muhammad Bustaman Abdul Manaf cakap pada kajian beliau pada tahun 2009 yang mengatakan kepentingan penyediaan pelan tindakan bagi setiap peruntukan kewangan yang diterima. Jadi kalau perasan dia ada berkaitan dengan teori yang sebelum ni lah. Okey, daripada sini kalau kita tengok model pelan tindakan ni, dia bermula dengan sebenarnya dia adalah satu kitaran yang sama ada perancangan tak boleh wujud tanpa penilaian prestasi. Tapi penilaian prestasi tak boleh wujud tanpa program yang dijalankan. Apa yang berlaku adalah macam yang dikatakan tadi, dia mengenal pasti peluang ataupun permasalahan yang wujud dekat dalam satu sistem. Daripada situ berlaku penilaian. Penilaian prestasi, penilaian lakukan kelakuan macam tu lah. Lepas tu penilaian proses prestasi tu pula bila dah dinilai, dia akan terus kepada perancangan. Kemudian akan pergi kepada berkaitan dengan hala tuju organisasi, masuk kepada analisis persekitaran yang sesuai, kemudian baru pergi pada penyediaan pelan tindakan. Daripada pelan tu akan berlaku pelaksanaan tindakan. Akan dapat pada penilaian prestasi dan kitaran tu akan bermula. Sekali lagi, ini adalah untuk penambahbaikan daripada semasa kepada semasa. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Cikgu Kavita. Terima kasih Cikgu Ika.
Terima kasih Cikgu Ika. Selamat petang Dr. Aida dan rakan-rakan sekalian. Sekarang saya akan membentangkan tentang senarai jawatankuasa projek yang terlibat dalam program JAPIS ini. Okey, ia terdiri daripada jawatankuasa induk di mana penasihatnya terdiri daripada Pengetua MRSM Pengeran Hulu Perak, Tuan Haji Muhammad Rizalman bin Dahaman, dipengerusikan oleh Encik Khairul Anwar bin Muhammad, Timbalan Pengetua Akademik MRSM Pengeran Hulu Perak, dan penyelaras bersama pelajar sarjana pentadbiran pendidikan UKM iaitu rakan-rakan iaitu Puan Halimatun, Ketua Jabatan Sains Sosial MRSM Pangkalan Hulu Perak, Cik Nur Diana, dan Puan Marina. Timbalan penyaras Encik Rozaiman bin Zakaria iaitu Guru Cemerlang PP MRSM Pangkalan Hulu Perak. Setiausaha terdiri daripada Cik Nur Fazliatun Aliana iaitu Guru Akademik PI MRSM Pangkalan Hulu Perak, dan bendahari terdiri daripada Guru Cemerlang PP MRSM Pangkalan Hulu iaitu Encik Rozaiman bin Zakaria. Seterusnya, berikut adalah jawatankuasa kerja bagi program JAPIS ini. Okey, kita boleh lihat di sini kita ada ahli jawatankuasa untuk jemputan, sambutan dan protokol yang terdiri daripada Puan Juliana Mazlan, Puan Nur Fatihah Hussein. Persiapan tempat dan siar raya Encik Muhammad Khairil Bakhtiar Zakaria dan Encik Muhammad Usaini Sahari. Pendaftaran peserta dan penilaian program Encik Nur Azhar Muhammad Yusof, Puan Azawrita Ismail, Puan Halimatun Sadia dan Puan Marina iaitu rakan kita. Pengurusan asrama dan disiplin pelajar Encik Muhammad Fadil bin Harun, Cik Farah Iriani Zakaria dan Encik Muhammad Hadi Moe. Pengacara majlis dan bacaan doa pula terdiri dari Puan Roziwani Deris dan Encik Muhammad Kadafi Ismail. Banner, buku dan buku program dan montaj diketuai oleh Encik Muhammad Nur Hayat Basirun dan Encik Cik Ahmad Yusri Cik Azlan. Sijil, hadiah dan cenderamata terdiri daripada saya, Puan Kavita dan juga Cik Nur Faika. Dan jamuan dan persediaan makanan Zailati Ismail dan Puan Sila Umar, dan fotografi serta dokumentasi Cik Maisara Isa dan rakan-rakan kita Puan Halimatun dan Puan Marina. Seterusnya kita akan lihat kepada perincian tugasan. Okey, jemputan, sambutan dan protokol. Perincian tugasan mereka adalah menyediakan surat berjemputan kepada semua yang terlibat serta membuat persediaan sambutan merujuk kepada protokol yang telah disediakan. Persiapan tempat dan siar raya pula memastikan tempat ataupun lokasi terlibat telah disediakan dengan peralatan yang lengkap serta menyediakan PA sistem dan peralatan ICT agar berfungsi dengan baik. Pendaftaran peserta dan penilaian program, menyediakan tag nama dan fail bagi setiap peserta yang terlibat dalam program JAPIS ini serta menguruskan pendaftaran peserta dan menyediakan borang penilaian program setelah tamat program ini. Pengurusan asrama dan disiplin pelajar, menguruskan penempatan peserta luar, menguruskan pengisian slot kerohanian serta bekerjasama dengan warden untuk pemantauan disiplin peserta sepanjang program ini. Pengacara majlis dan bacaan doa, tugasan mereka adalah menyediakan teks pengacara majlis dan pembacaan doa serta memastikan pelarasan dan kelancaran majlis perasmian. Banner, buku, program dan montaj. Tugasan mereka adalah menyediakan banner digital bagi paparan di Dewan Besar serta menyediakan buku program digital dan menyediakan montaj sepanjang perasmian. Sijil, hadiah dan cenderamata, tugasan adalah menentukan bentuk hadiah dan cenderamata yang sesuai serta menyediakan sijil penyertaan dan penghargaan untuk semua peserta. Dan akhir sekali, jamuan dan persediaan makanan, menyediakan menu makanan yang bersesuaian dan membuat tempahan makanan serta menyediakan tempat untuk jamuan. Manakala bagi bahagian fotografi serta dokumentasi, tugasan mereka adalah mengambil gambar bagi setiap aktiviti yang akan berlangsung sepanjang program JAPIS dan menyediakan laporan sepanjang dan selepas program. Seterusnya, berikut adalah maklumat keterlibatan komuniti. Nama komuniti adalah Program Jalinan Penceritaan Emas Sains Sosial, kerjasama komuniti bersama MRSM Gerik dan MRSM Baling ataupun nama singkatannya JAPIS. Alamat komuniti adalah seperti berikut. MRSM Pangkalan Hulu Perak terletak di kilometer 1 Jalan Baling, Pangkalan Hulu Perak. Manakala MRSM Gerik pula terletak di Bukit Nasa Kenayat di Gerik, dan MRSM Baling
terletak di Mukim Pulai, daerah Baling, iaitu Kedah Darul Aman. Slide seterusnya. Berikut adalah nama ketua komuniti yang terlibat, iaitu Encik Muhammad Rizalmi bin Dahaman dari MRSMPH, Muhammad Abu Bakar bin Ismail dari MRSM Gerik, Encik Ismail bin Deraman dari MRSM Baling. Jawatan ketua komuniti terdiri dari Pengetua Maktab Rendah Sains Semara, Pekan Hulu Perak Darul Rizwan, Pengetua Maktab Rendah Sains Semara Gerik dan Pengetua Maktab Rendah Sains Semara Baling. Jawatan ketua komuniti pula terdiri daripada Pengetua Maktab Rendah Sains Semara, Pekan Hulu. Maklumat perhubungan adalah nombor-nombor telefon yang tertera dalam slide ini. Seterusnya, jenis komuniti adalah Maktab Rendah Sains Semara. Bilangan ahli komuniti 20 orang pelajar dari setiap MRSM yang terpilih, iaitu MRSM Pekan Hulu, MRSM Baling dan MRSM Gerik. Slide seterusnya. Berikut adalah tentatif dan jadual program bagi perjalanan program Bilangan Penceritaan Emas Sains Sosial 2022 yang telah berlangsung pada 25 hingga 27 November 2022. Telah berlangsung selama 3 hari, iaitu bermula pada hari Jumaat pukul 11 hingga 12 telah diadakan persediaan ke MRSM MPH. 12 hingga 12.30 pendaftaran yang berlangsung di asrama. 1 hingga 2 waktu solat dan makan tengah hari. 2.30 hingga 3 telah diadakan taklimat program di surau. 3 hingga 5 kuliah iMaster Prinsip Account di bilik B61. 4.30 hingga 8.30 persiapan diri dan juga solat berjamaah. 8.30 hingga 10.30 telah diadakan slot kedua, itu I lead, I think bagi mata pelajaran prinsip account, dan 10.30 hingga 11 telah diberikan minum malam dan seterusnya murid-murid telah pun balik ke bilik masing-masing. Dengan dimulakan hari kedua pula, hari Sabtu, iaitu pukul 5 hingga 6.30 telah diadakan solat subuh dan berjemaah. 6.30 hingga 8.30 telah diberi waktu untuk persiapan diri dan juga sarapan peserta. 8.30 hingga 10.30 kuliah iMaster bagi mata pelajaran sejarah di Dewan Besar. 10.30 hingga 11.30 telah diadakan minum pagi kepada peserta. 11 hingga pukul 1 telah diadakan program I Lead, I Think bagi mata pelajaran sejarah di Dewan Besar. Dan 1 hingga 2 adalah waktu makan dan rehat dan juga solat zuhur. 2.30 hingga 4.30 telah diadakan kuliah iMaster bagi pendidikan Islam dan pendidikan moral di Dewan Besar dan juga bilik BS1. 4.30 hingga 8.30 telah diberi masa untuk peserta untuk bersiap diri dan juga solat berjemaah. 8.30 hingga 10.30 telah diadakan slot I Lead, I Think, pendidikan Islam dan pendidikan moral di Dewan Besar dan juga bilik BS1. 10.30 hingga 11 seperti biasa, iaitu minum malam dan peserta telah pun pulang ke bilik masing-masing. Dan hari terakhir iaitu hari Ahad, iaitu 27 November juga telah bermula pada seawal pukul 5 di mana murid-murid terlibat dengan solat subuh. 6.30 hingga 8.30 persediaan diri dan sarapan. 8.30 hingga 10.30 penceritaan akhir, iaitu Ali dan Ainting di Dewan Besar. 10.30 murid telah diberi minuman pagi. 11 hingga pukul 11 perasmian penutupan telah dilaksanakan di Dewan Besar. 1 hingga 2 makan dan rehat dan juga solat zuhur serta berjemaah. 2.30 telah ada perjalanan pulang ke maktab masing-masing. Okay, iMaster telah adalah guru penceramah setiap wakil maktab. I Lead 10 orang pelajar mentor setiap wakil maktab. Untuk program I Intellect 10 orang pelajar bantuan setiap wakil maktab dan pakaian yang diwajibkan adalah smart casual. Slide seterusnya. Berikut adalah lampiran perjalanan program dan sekarang rakan kumpulan saya, Cikgu Diana akan mengambil alih. Thank you. Okey, terima kasih kepada Cikgu Kavita. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Aida dan juga rakan-rakan.
Okey, jika dilihat daripada cartagan yang berikut, di mana kami telah bermula untuk penyusunan aktiviti iaitu pada September 2022, di mana yang pertama kami menjalankan pemerhatian dan diikuti dengan bulan Oktober iaitu menganalisis isu dan masalah, dan juga masih lagi di bulan September, dan kemudian pada aktiviti yang ketiga iaitu penentuan matlamat dan objektif program ini, dan seterusnya pada bulan September lagi, di mana kami telah menjana program dengan menjanakan program penyelesaian. Maknanya apabila kami telah membina matlamat dan objektif, kami mencipta satu program yang mana telah dikenal pasti. Dan juga yang seterusnya adalah langkah yang kelima, kami melaksanakan pengenalpastian strategi pada bulan Oktober, kemudian penggubalan rancangan. Seterusnya adalah permohonan persetujuan kertas kerja bagi menjalankan projek JAPIS ini, dan kemudian pada langkah yang seterusnya adalah memastikan keperluan program pada bulan November, dan kami telah melaksanakan program ini pada bulan November, dan seterusnya kami melaksanakan penilaian setelah selesainya program, dan postmortem juga turut dilakukan bagi melaksanakan pelaporan program. Seterusnya, okey, bagi implikasi kewangan, di mana ada 4 sumber punca kewangan yang kami telah perolehi, di mana yang pertama menerusi yuran caruman pelajar, di mana kami memohon kebenaran untuk menggunakan sebanyak RM860, yuran muafakat iaitu jika di kementerian kita panggil PIBG, jadi kami mohon untuk digunakan sebanyak RM685. Kemudian diikuti dengan yuran program gemilang iaitu program yang melibatkan semua pelajar tingkatan 5 sebanyak RM420, dan seterusnya adalah yuran penyertaan daripada MRSM jemputan, di mana kami telah mengenakan seorang bagi satu paks sebanyak RM20 ataupun RM50 mengikut kepada package yang disertai oleh mereka. Jadi keseluruhan bagi punca pendapatan adalah berjumlah RM4,065. Okey, untuk slide yang seterusnya, jika dilihat daripada sudut perbelanjaan, di mana perbelanjaan kami banyak digunakan kepada package program yang mana ianya adalah sebanyak 51.7% berbanding dengan sijil dan hadiah, juga jamuan sebanyak 16.9% dan juga peralatan sebanyak 10.3%. Jadi keseluruhan penggunaan bagi implikasi kewangan yang kami telah lakukan ini adalah disusun dengan penuh strategi dan juga mampan. Seterusnya, impak daripada program yang telah kami laksanakan ini adalah, jika dilihat daripada sudut pentaksiran, ini adalah satu bentuk pengukuran yang memfokuskan kepada kebolehan dan pencapaian murid, seterusnya memaksimalkan perkembangan murid melalui penambahbaikan pengajaran dan juga saling kenal mengenal antara guru dan murid, dan juga melengkapkan dan menambah baik proses pengajaran. Jika kita lihat daripada sudut proses pentaksiran ini adalah amat signifikan, di mana ianya adalah berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran, dan juga ianya melengkapkan keperluan antara guru dan murid, iaitu menambah baik pengajaran berdasarkan respon murid terhadap pengajaran guru. Dan untuk amalan bagi semua sekolah, di mana semua sekolah haruslah mengamalkan budaya dan pengurusan yang kolaboratif, itu melakukan kerja bersama-sama, menggunakan pendekatan secara berpasukan dan bersesuaian untuk menetapkan matlamat prestasi yang tinggi. Jaringan kerjasama ini akan membentuk satu komuniti yang mana ianya penting, dan juga adanya penglibatan badan dari luar sekolah seperti agensi kerajaan dan swasta akan mampu membangun dan memajukan sekolah, seterusnya akan terus menyokong pembangunan lestari. Seterusnya, kesimpulannya program JAPIS ini telah menggunakan proses perancangan yang sistematik bagi memastikan matlamat, tujuan, objektif dapat dicapai dengan jayanya. Perancangan yang dibuat sebelum ini dan juga semasa dan selepas apabila kita mengadakan program ini mampu membantu dalam usaha pencapaian objektif dan matlamat secara holistik.
Program yang dilaksanakan secara sistematik dan bersepadu ini secara tidak langsung dapat membuka peluang sebenarnya bagi peningkatan prestasi pelajar dan dapat dilihat kualiti profesionalisme guru juga akan meningkat apabila berlakunya pembelajaran kolaborasi ini. Selain itu, proses perancangan yang utuh menerusi kepada program JAPIS ini dapat dijadikan sebagai batu loncatan dalam usaha peningkatan akademik khasnya di MRSM. Justru program ini sebenarnya dapat membantu untuk mencapai pembangunan lestari yang mapan melalui hasrat dasar pendidikan kebangsaan yang mana dicapai menerusi pentaksiran dan penilaian peperiksaan bagi memberikan impak yang berkesan kepada pendidikan berkualiti. Seterusnya, berikut adalah rujukan yang kami telah laksanakan bagi membuat kertas projek ini. Seterusnya, ini adalah contoh di mana program yang kami laksanakan ini telah berjalan dan ini adalah hasil daripada pelaksanaan program dan juga I lead, I mentor yang terlibat sepanjang program ini. Sekian, terima kasih.